Wan. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis kita dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pertama-tamanya mari sama-sama kita merapatkan setinggi syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah masih lagi memberikan kita kesempatan dan ruang dan peluang untuk kita sama-sama berhimpun dalam rangka untuk kita sama-sama mencari ilmu yang mana kita dituntut untuk mencari ilmu sehingga kita habis nyawa, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi insya-Allah kita bertemu dalam siri keberapa saya tak ingat untuk tahsin Al-Quran ni. Ada yang mencatat ke siri keberapa? Yang ini kalau ikutkan kali ketiga lah. Dah kali ketiga. Kali ketiga yang juzuk amma punya Ustaz. Oh, juzuk amma. Kalau sebelum tu ada dalam berapa kali pertemuan kita? Kurang dalam 5 kali lebih kurang InsyaAllah mudah-mudahan kita istiqamah insyaAllah dalam terusan dalam menuntut ilmu Quran ni insyaAllah sehinggalah kita mencapai apa yang kita hajati insyaAllah. Baik, kita berhenti di surah Quraisy. Quraisy belum lagi buka Quraisy belum lagi Ya, betul. Baik. Kita cubalah pergi satu muka ataupun dua muka lah maksimum insyaAllah. Baik. Saya cuba setting saya punya drawing tab tapi tak boleh juga. Tak apa, mungkin saya tak pandai lagi guna. Tak apa, saya share daripada Word saja. Saya buka Quran in Word. Sekejap Okay, nampak tuan-tuan Nampak Ustaz. Okey, ini surah Quraisy Baik. Sebelum kita mulakan yang isti'azah dan bismillah. Dengan perhati saya baca. Kalau tuan-tuan berikut, kita cuba refresh baliklah apa yang kita dah belajar. Kita ambil daripada isti'azah dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya baca dan tuan-tuan perhatikan pada surah Quraisy ayat pertama. Li'ilafi Quraisy. Saya ulang. Li'ilafi Quraisy.
Okay, baik. Macam mana kaedah nak baca pada ayat pertama ni? Okay, kita tengok satu persatu. Okey. Li'ila. Li'ila. Kita tahu pada kalimah li'i ni ataupun lam alif ni ada dua kalimah, ada dua huruf. Lam dan Hamzah. alif. Alif. Lam dan hamzah ni lah. Okey. Hamzah biasa bersama dengan alif. Okey. Lam yang pertama, lam itu berbaris bawah, kasrah, dan hamzah alif itu berbaris kasrah juga. Okey. Di masuk kepada ya. Okey, hukum apa tuan-tuan dekat sini? Mad asli. Mad asli. Mat badal Ustaz. Badal. Okey, siapa yang sebut mad badal tu? Ustaz Izwan. Ustaz Izwan Okey, Ustaz Izwan. Ila fi Quraisy, hampir. Okey. Dua je. Sama ada mad asli ataupun boleh jadi mad asli atau mad badal. Tapi yang tepatnya kat sini adalah syibih badal. Syibih badal, syibhul badal. Maksud syibih ni dia macam mad badal. Kenapa saya kata macam? Apa beza mad badal dengan syibih badal? Okey. Syibih badal ni dia berada di tengah-tengah perkataan. Berada di tengah-tengah perkataan. Okey, apa itu mad badal? Okey. Mad badal saya buka saya punya ni jap. Huruf mad bertemu hamzah, Ustaz. Hamzah bertemu dengan huruf mad. Hamzah bertemu dengan huruf mad di awal kalimah. Hamzah bertemu dengan huruf mad di awal kalimah. Sekarang ni nampak skrin saya macam punya Windows ni Nampak? Word tak ada. Word je. Word saja. Oh, saya share Word saja ya. Sekejap saya tengok. Okey, padahal. Nampak mak badal ni. Nampak mak badal tak? Ada. Dia Word lagi ni. Masih Word Masih Word. Screen ada Ustaz. Share. Sekejap saya. Kenapa tak boleh buka ni? Sekejap. Lama. Kalau macam ni nampak? Nampak? Ni nampak. Okay. Tapi yang ni, okey ni saya ambil daripada Instagram. Banyak saya ambil daripada Instagram lah gambar-gambar ni kan. Sebab saya nak buat sendiri. Saya ni tak pandai sangat. Okey, mad badal. Huruf mad alif, waw dan ya. Kan huruf mad ada tiga. Apabila huruf hamzah bertemu dengan huruf mad di awal kalimah. Saya bagi contoh kalau tuan-tuan dapat gambarkan amanu. Amana. Pernah dengar tak? Amana. Kalau macam ni ada mim nun. Amana. Dia asal pada kalimah mad badal. Okey, mad badal maksudnya sendiri mad pengganti. Mad itu sendiri maksudnya panjang atau badal ini tukar ataupun ganti. Ganti apa yang digantikan, Ustaz? Okey, yang digantikan adalah hamzah yang kedua. Asal sebenarnya alif ini, saya bagi contoh kita perhatikan pada sini dulu. Kat sini adalah hamzah yang sukun asalnya. Bertemu dua hamzah. Iltiqa'u hamzatain. Kita panggil dalam bahasa Arab, bertemu dua hamzah. Berjumpa dua hamzah, okey, mak badal memain fungsi. Jadi bila jadi macam tu, asal dia perkataan amanu. Amana. Asal perkataan. Tapi hamzah yang kedua yang sukun itu digantikan dengan mad. Digantikan dengan mad. Bergantung kepada baris hamzah yang pertama. Kalau ada baris atas, maka yang digantikan hamzah yang kedua yang sukun itu adalah alif. Kalau hamzah yang pertama itu baris depan, maka hamzah kedua yang sukun itu digantikan dengan waw. Kalau hamzah yang ketiga itu berbaris, pertama itu berbaris bawah, maka yang digantikan hamzah kedua itu adalah ya. Okey, senang je tuan-tuan nak ingat amana. Maknanya hamzah kemudian jumpa dengan mad.
huruf mad. Maka di situ adalah mad badal. Mad badal syarat dia mesti di awal kalimah. Tapi syibih badal ini berada di pertengahan kalimah. Macam tadi Mana tadi? Okey. Macam ni di pertengahan kalimah kita panggil syibih badal. Ataupun sebelum li'ila. Tapi li'ila. Okey. Kat sini adalah syibih badal. Okey, jelas tuan Ustaz, Ya. maaf Ustaz. Kalau ya ayyuhallazina amanu, Ya betul. Amanu itu adalah mad badal. itu mad badal. Yang itu mad badal. Sebab amanu awal perkataan. Tapi Ustaz cakap tadi syibih badal dia tengah-tengah. Di tengah perkataan. Yang li'ila fi Quraish macam mana dia boleh jadi tengah-tengah? Sebab ada penambahan li ni. Oh, adalah Adalah Okey, di awal ni. faham. Dia faham. di tengah-tengah perkataan. Okey, Dia kira baik. syibih badal. Okey. Kadar harakat dia 2 harakat. Dua. Alright. 2 harakat. Adapun ada qiraat lain yang membacanya dengan 6 harakat pun ada. Tapi kita pengamalan untuk qiraat yang kita baca ni, kita baca 2 harakat saja untuk mad badal. Okey, kemudian laf. Li'ila mad asli. Li'ila. Ada yang baca dengan li'ila fi Quraish, dia tak memanjangkan lam ini. Ada kesalahan biasa juga. Jadi kat sini kita nampak ada mad alif kecil ni. Jadi mungkin untuk kita baca 2 harakat. Fi Quraish. Okey, cara baca Quraish ni. Okey, kat sini hukum apa tuan-tuan? Maklin. Madlin. Ustaz Izzuan Okey, betul Ustaz Izzuan. Madlin. Ingat tak perbahasan madlin? Okey, madlin terjadi apabila kita memberhentikan bacaan, berhenti di ujung ayat. Kita tengok kalimah ini, huruf sebelum huruf akhir ya sukun ataupun waw sukun, yang mana sebelum dia berbaris fathah atas. Saya ulang. Memberhentikan bacaan di hujung ayat atau kalimah, hujung ayat lah. Kemudian, net saya slow. Kemudian huruf sebelum huruf akhir adalah huruf ya sukun ataupun waw sukun. Kemudian sebelum ya atau waw sukun ini berbaris atas. Maka di sini adalah hukum madlin. Quraish. Kita tak baca dengan Quraish. Kita baca Quraish. Bila kita membaca madlin ni, hukum madlin kita lebih cenderung kepada membaca bunyi baris bawah. Bila kita membaca cenderung kepada bunyi baris bawah, menghendaki untuk kita menggerakkan bibir ke bawah. Quraish. Lembut. Quraish. Lin itu sendiri maksudnya lembut. Quraish. Li'ila fi Quraish. Ingat, ra sini adalah ra apa? Ra tebal tuan-tuan. Ra yang berbaris fathah adalah ra tebal. Quraish. Kadar harakat dia sama macam mad arid li sukun. Kita boleh baca 2, 4 ataupun 6 harakat. Baik. Saya ulang, saya baca ayat pertama. Li'ila fi Quraish. Okey, shin ni kita kena sampaikan dia punya sifat dia. Sifat tafashi dia. Quraish. Jangan tertukar shin dengan sin. Jangan tertukar dengan shin. Kat sini 3 titik jadi huruf shin. Jelaskan sifat shin. Quraish. Okey, jelas tuan-tuan? Ustaz. Selesai ayat yang pertama. Tanya sikit Ustaz. Kalau contoh macam hujung dia mukminun, yang tu kiranya mad arid disukun. Macam mana? Kalau mukminun kiranya dhammah dengan waw. Tapi yang madlin ni dia fathah, lepas tu dia ikut ya tu kira ke bawah lah kan. Kira kasrah, jadi dia Quraish macam tu Ustaz. Betul. Kalau kata bunyi dia cenderung kepada bawah. Okey.
Faham. Cara baca untuk madlin ni cenderung kepada bawah. Kalau jika huruf ya, kalau huruf waw cenderung kepada dhammah. Contoh khauf. Oh, tapi sebelumnya kena fathah lah. Ya. Okey. Syarat untuk madlin lah kita kena berhentikan bacaan dan huruf sebelum huruf akhir adalah ya atau waw sukun dan Okey. sebelum ya atau waw sukun itu adalah huruf yang berbaris fathah. Okey, jelas. Okey. Lin, perbahasan lin ada dua. Mad lin dengan harful lin. Kalau mad lin di hujung ayat, di hujung kalimah. Tapi harful lin berada di tengah-tengah. Saya bagi contoh. Saya sambungkan bacaan ni pada ayat yang kedua. Li'ilafi Quraisyin ila. Kat situ dia jadi harful lin. Quraisyin. Tapi bila kita wakafkan Quraisy ni pada kalimah yang ada hukum mad lin, dia jadi mad lin. Jelas ya tuan-tuan? Okey, insya-Allah. Okey, kemudian ila fihim rih. Saya ulang. Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Saya ulang. Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Nafas saya pun tak cukup, tuan. Boleh jelas ya, nampak? Okey. Dekat sini kita kena panjang, ada ya kecil ni. Menghendaki kita untuk membaca dua harakat. Dekat sini hukum apa dah? Mad badal. Mad badal. Dekat sini mad badal. Okey. Okey, kemudian di sinilah Mad asli. mad asli. Okey, kemudian fihim Izhar syafawi. izhar syafawi. Mantap. Kita baca dengan jelas kerana mim itu mim ada tanda sukun. Jelas izhar syafawi. Kemudian kat sini ada lagi. Apa dia tuan-tuan? Macam tu. Alif lam. Alif lam apa? Syamsiyah. Manusia. Ya, kerana lam itu tiada tanda sukun. Lam itu ada pada penulisan tapi tiada pada bunyi. Dan selepas lam itu syaddah. Terus masukkan rih la tash. Rih la tash. Kita tak baca rih la talsh. Kita tak baca macam tu. Kita terus masukkan ta di hujung ini kepada shin. Baik. Kemudian asyita. Hukum apa tuan-tuan kat sini hujung ni? Mad wajib. Mad wajib. Kenapa mad wajib Tuan Ashraf? Kerana mad bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan. Betul, satu kalimah. Kalimah. Mad di sini, huruf mad itu alif yang ada ombak ni, ada kening ni bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Asyita satu kalimah. Okey. Okey, bagus. Kemudian seterusnya was alif lam Syamsiyah. Syamsiyah. alif lam syamsiyah. Okey, sebutan was jangan tertukar sad dengan sin. Sad dengan sin kita sering tertukar. Okey, sekejap saya tunjukkan satu gambar. Huruf-huruf yang biasaan hampir sama. Sekejap saya tunjuk. Okey, nampak? Nampak Okey. Ain dengan hamzah. A dengan Cuba sebut tuan-tuan. Sebut ain dulu. Kemudian
Kena bezakan ya. Kemudian ha dengan ha. Untuk huruf yang hampir sama ni, hampir sama makhraj dia ni, berdekatan makhraj dia ni, kita tak boleh ambil ringan ya. Kita kena perhatikan dan kita kena buat betul-betul. Kita kena sebut betul-betul. Kalau ain, sebutan ain macam mana? Kalau hamzah, sebutan hamzah macam mana? Tak boleh sama, dia berbeza. Okey. Kalau kita tak ambil berat atau kita ambil ringan, kita akan kadang-kadang terkeliru. Patutnya kita sebut ain, kita sebut hamzah. Kan? Jadi bila tertukar huruf kepada huruf, maka dia akan merubah makna atau merosakkan makna. Jadi kesalahan yang lahnul jali, kesalahan yang beratlah. Okey, ha dengan ha, ka o, sa sa, ta o, ta ta, ta ta, do do, do do, sa so, sa so, za vo, za vo. Kena praktik tuan-tuan, ya, huruf-huruf yang hampir sama ini. InsyaAllah nanti saya sharekan. Saya sharekan pada Abang Rizwan ke nanti, saya hantar mesej gambar-gambar tajwid ni, tuan-tuan boleh rujuklah. Boleh. Okey, baik. Kemudian kita terus. Okey. Saya ulang balik pada ayat yang kedua. Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Was-sayf. Sad, berhati-hati. Jangan tertukar dengan sin. Was-sa. Bukan wassa. Kalau wassa jadi huruf sin. Tapi di sini huruf sad. Wassa. Wassa sin. Wassa sad. Beza kan? Ada beza kan? Saya sebut tu. Wassa sin. Wassa sad. Yang tu sad. Wassayf. Masuk pada ya. Wassayf. Cenderung kepada baris bawah. Sebab bibi kita akan turun. Kemudian fa pun ada sifat dia. Kita bukan mati mengejut. Wassayf. Mati terus, tidak. Wassayf. Keluarkan angin dia tu. Bila kita tekat gigi kita pada bibir bawah tu, kena lepaskan angin dia. Ya? Okey, jelas. Ustaz, tanya sikit Ustaz, boleh? Sila. Okey Ustaz, bila kita nak sebut wasaif tu kan, dia sebab dia kan fathah dulu kan. Jadi dia fathah tu satu harakat lah. Lepas tu kita terus ke kasrah tu, ya tu 6 harakat macam tu. Wasaif macam tu. Dia macam ni. Sebutan yang kurang tepat dalam macam ni. Wasaif. Saif. Yang pertama. Yang kedua, wasaif. Yang kedua itu tepat. Wasaif. Lebih cenderung kepada bawah. Ya, wasaif. Gitu Jelas. Wasaif. Okey, baik. Okey, selesai ayat yang kedua. Ada persoalan ayat kedua lagi? Okey, jadi kemudian terus ayat yang ketiga. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Sekali lagi. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Okey. فَلْيَعْبُدُوا. Okey, sebutan fal kena jelas. Matikan dekat lam betul-betul. Lidah kena melekat di langit depan. Fal. Ya. Kemudian ya. Sini huruf ain. Ain sukun. Jadi jangan matikan dengan hamzah.
Jadi licinkan dia. Sukun betul-betul ain tu. Falya. Okey. Falyabudu. Budu. Di sini dua harakat mad asli. Budu. Makhraj huruf dal jaga-jaga. Seperti yang pernah kita belajar sebelum ni. Dal, du. Da, di, du. Falyabudu. Muncungkan. Bila kita menyebut huruf dhammah, perkataan yang berbaris hadapan, kita muncungkan dia. Falyabudu. Supaya jelas makhraj kita tu. Supaya jelas kita punya sebutan, baris atas, bawah ataupun hadapan. Okey. Rabba. Ra, sifat, tebal. Ra tebal sini, ra. Rabba. Ada nabrah, penekanan kerana ada syaddah. Rabba. Jangan terlalu ringan. Jangan rabba. 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 Falyabudu rabba hadha. Sini ada mad asli. Ha. Ada alif kecil. Hadha. Mad asli juga. Hadha. Sebutan zal kena berhati-hati. Keluarkan lidah sedikit, lembut. Hadha. Hadha. Okey. Masuk kepada alif lam qamariyah. Hadzal. Kalau kita berhenti di sini, dia jadi mad asli. Tapi bila kita sambung, dia tak jadi hukum mad asli. Terus masuk pada kalimah seterusnya. Hadzal bait. Hadzal bait. Okay. Falyabudu rabba hadzal bait. Bila kita baca, kita kena, bacaan kita kena firm, kena betul-betul yakin. Sebutan kita kena sebut jelas. Kan? Setiap kalimah yang kita nak sebut tu biar jelas. Bila sukun, kita sukunkan betul-betul. Bila kita bariskan di atas, bariskan dia betul-betul. Macam mana slang yang tepat, macam mana sebutan yang tepat. Kan? Setiap perkataan, setiap huruf tu kita kena mengambil berat. Jadi bila kita mengambil berat betul-betul, kita yakin baca, insya-Allah bacaan kita akan cantik. Ya, tuan-tuan. Okey. Selesai Di hujung sini adalah madlin. Madlin. Okey, kemudian seterusnya alladhi Alif lam syamsiah. sini isim isyarah. Kemudian dhi ata'a. Nampak ombak ni? Mana hilang kata. Okey. Nampak kening ni? Huruf mad bertemu dengan hamzah. Alladhi satu kalimah. Kalimah pertama dan at'amahum kalimah yang kedua. Hukum apa tuan-tuan? Jaiz. Mad jaiz munfasil. Berapa kadar harakat dia? Sama macam mad wajib. 4 atau 5 harakat. Okey, saya baca dulu Alladhi at'amahum min ju'. Biasa kita berhenti kat situ, betul? Dan kemudian kita sambung. Atau kita nak baca penuh pun boleh. Alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Boleh? Okay. Alladhi mad jaiz munfasil. Okay. Selesai. Yang pertama. Yang kedua, ata. Kalau tuan boleh, dia boleh conteng, mana conteng, boleh conteng Quran sikit, tulis atas kalimah tu, tulis hukum dia apa dia. Qalqalah sughra. Qalqalah sughra. Qalqalah sughra. Baik. Betul. Jadi ringan sahaja dia punya lantunan dia tu. Alladhi ata. Jangan kita baca ata. Ata. A fathah dia nipis.
Alto. Masuk kepada huruf isti'la. Alto. 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 Itu. Okey. Kemudian amahum. Okey. Mim mati bertemu mim. Apa dia tuan-tuan? Idgham mithlain. Boleh idgham mislain, boleh. Lagi satu hukum apa dia? Idgham ma'al guna. Wajibul Wajibul guna. Kan wajibul gunnah tu mim syak ni sukun kan, tapi kat sini dia ada hukum dia sini. Allah, saya tak boleh nak highlight lah. Okey, mim mati bertemu mim lah. Mim mati nampak mim ini tidak ada tanda sukun, tapi kita bagi dia mim sukun. Bertemu dengan mim syaddah. Idgham Ma'al guna. idgham syafawi tuan-tuan. Syafawi. Idgham syafawi. Saya tunjuk gambar kita Okey. Okey, nampak Ia dibaca memasukkan atau menggabungkan mim mati kepada mim yang berbaris serta dengung dua harakat. Mim sukun pada mim yang berbaris. Idgham syafawi keadaan dia seperti ini. Kita boleh panggil dia idgham mithlain kerana bertemu dua huruf yang sama ataupun idgham syafawi. Kalau kita bahaskan mim hukum mim sukun, ini adalah idgham syafawi. Keadaan idgham syafawi yang mana kebiasaan dia akan keadaan macam ni. Mim sukun yang tak ada tanda sukun ni bertemu dengan mim yang kedua, dia mesti ada tanda syaddah. Dan bertanda syaddah ataupun sabtu. Ini adalah idgham syafawi. Okey, jelas saya tuan-tuan Okey, baik. Seterusnya. Baik. Kat sini adalah idgham syafawi. Okey. Kemudian nun mati bertemu dengan jim. Nampak? Kita nampak nun sukun. Ni nun sukun ni. Hukum nun mati ni apa dia? Ikhfa hakiki. Betul Abang Rizwan. Ikhfa hakiki. Dalam hukum nun mati dan tanwin. Min ju. Kita dengung nun itu kita tak tempel lidah kita di langit. Tidak. Tergantung dan kita bersedia nak menyebut huruf jim yang dhammah itu. Min ju ja. Kat mana makhraj huruf jim? Berhamparan situ kita kena dengung. Min dengung itu kita kena ingat kena transfer kepada di khayshum ataupun hidung. Pastikan getaran. Kita rasa sengau itu Min ju. Okey. Kalau kita wakaf di sini tuan-tuan, okey selesai ikhfa hakiki. Jika kita wakaf di sini, kan? Jadi hukum apa kat sini tuan-tuan? Mad arid. Bila kita wakaf dia ada hukum mad arid lisukun. Bila memberhentikan bacaan atau mewakafkan bacaan, huruf sebelum huruf akhir adalah huruf mad. Kita baca 2 atau 4 atau 6. Bergantung kepada hukum mad arid lisukun yang sebelumnya. Kalau kita baca 2, kita baca 2 di sini. Kalau baca 4, 4 di sini. Contoh kan? Okey, baik. Kalau kita sambung. Macam saya baca tadi, saya sambung. Allazi at'amahum min ju'in. Okey. Apa dia tuan-tuan? Ju'in. Masuk terus pada waw. Memasukkan apa tuan-tuan maksud dia? Memasukkan idgham. Idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah. Betul, sebab ada tanwin bertemu pula dengan waw ini. Saya tak boleh marking. Okey. Tanwin bertemu dengan waw. Jadi dia termasuk dalam hukum nun mati dan tanwin bertemu dengan waw.
Salah satu daripada huruf idgham mak gundah. Jadi masuk dan dengung. Ju'iu. Terus masuk pada makhraj waw. Ju'iu. Ju'iu wa okey. Jelas. Okey, kat sini tuan-tuan. Ni hukum apa tuan-tuan? Mat Hukum apa akhir. ni? Oh, ni mat badal. Shibih badal. Shibih badal. Okey, di sini mak badal. Waw ini kalimah lain. Wa Amanahum lain. dan. Sini mat badal. Mat badal. Asal perkataan dia amanahum. Amanahum. Kita gantikan hamzah yang kedua di sini, sepatutnya hamzah yang kedua yang sukun kepada huruf mat. Jadi wa amanahum. Amanahum mat badal. Waw ini adalah kalimah lain amanahum. Tuan-tuan tahu tak masuk waw ni apa? Waw. Waw pada atas ni apa maksud dia? Dan. 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 Jadi kat sini adalah perkataan yang lain. Dan amanah, dan mereka beriman. Okey, baik. Ni mat badal. Selesai. Kemudian kita nampak mim sukun, tak ada tanda, bertemu dengan mim sama macam tadi. Apa dia tuan-tuan? Idgham syafawi. Idgham Syafawi. syafawi. Betul. Terbaik Abang. Okey. Bagaimana kaedah yang sebenarnya kita nak membaca idgham syafawi ni? Kalau kita tengok balik hukum iqlab. Tuan-tuan ingat, cuba refresh balik iqlab. Iqlab kan ada mim kecil kan? Nun mati atas dia ada mim kecil ataupun tanwin yang ada mim kecil. Ingat tak iqlab, hukum iqlab? Sekejap saya buka gambar iqlab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nampak tak ada lah tuan-tuan. Saya tak ambil gambar tu kot. Okey, iqlab tak apa. Nun mati bertemu dengan, nun mati atau tanwin bertemu dengan ba. Okey. Kalau kita ikutkan idgham syafawi, iqlab macam sama aja dengung dia. Tapi ada kadar perbezaan. Macam mana kita kadar tekanan mulut itu. Pada untuk hukum idgham syafawi ni, kita rapatkan mulut. Dan kita tekan mulut kita. At'amahum min ju'. Okey, selesai Kat sini kita kena cara baca, kaedah baca dia untuk idgham syafawi, kita kena tekan mulut kita. Wa amanahum min Okey, kalau untuk iqlab, pernah tak tuan-tuan dengar hukum iqlab nun mati atau tanwin bertemu dengan ba? Kita kena jarakkan sebesar kertas ataupun sebesar batang mancis. Pernah dengar tak kaedah tu? Okey, sebenarnya kaedah itu tidak bertepatan dengan nas lah ataupun dalil Quran dari tajwid lah. Kalau perbahasan ulama, mereka akan tanya, datang mana dalil tu? Cuba sebutkan kitab mana menunjukkan. Tiada. Sebab kita belajar ni daripada guru kita yang dulu lah. Mudah-mudahan mereka mendapat pahala lah, insya-Allah. Tapi bila kita, ialah sekarang ni ilmu kan lebih luas dan mudah untuk kita dapat. Dan tak ada batasan, kita boleh jumpa guru-guru yang lebih baik dan lebih sanadnya tinggi kan. Jadi mereka bahas tentang untuk hukum iqlab ini, tiada cara begitu sebenarnya. Jadi cuma kita kadar penekanan pada hukum iqlab ini tidak terlalu tekan. Contoh saya bagi mim ba'di, sekadar kita meletakkan bibir kita. Memang rapat tapi tidak tekan. Mim ba'di contoh Saya bagi contoh mim ba'di.
Macam tu. Jadi kita sekadar meletakkan. Tapi untuk idgham syafawi ini, idgham mutamatsilain ini, kita kena tekan. Mim bertemu dengan mim. Wa amanahum min khauf. Okey, baik tuan-tuan. Min khauf. Hukum apa di sini? Nun mati bertemu dengan kha. Idgham bila guna. Kerana Ustaz Izwan? Idgham bila guna. Masuk tanpa dengung. Nun mati bertemu dengan kha. Masuk tanpa dengung. Bila guna. Pasti? Izhar halqi. Izhar khalqi. Kita nampak sebab apa nun ada tanda sukun. Bila nun ada tanda sukun dia jelas. Matikan nun itu secara jelas. Min. Ingat tuan-tuan, nun sukun ada tanda sukun ataupun mim ada tanda sukun, dia adalah izhar. Cuma beza izhar syafawi ataupun izhar halqi. Kalau izhar syafawi untuk mim, hukum mim mati. Dan kalau nun sukun, ada tanda sukun ni, dia ada izhar halqi. Okey. Kemudian khauf. Bukan apa tuan-tuan di sini? Madlin. Betul. Baik, selesai. Mim kecil ni apa dia? Mim kecil ni apa dia? Iqlab. Iqlab. Dia jadi iqlab bila kita mewasalkan bacaan. Kita sambung kepada surah yang seterusnya, iaitu surah Al-Ma'un. Saya bagi contoh. Alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawfin bismillah. Hingga akhir. Ila akhir ayat. Jadi, macam saya sebut tadi, bila kita iklabkan dia, maka kita, kadar bibir kita itu sekadar meletakkan sahaja. Tidak perlu tekan dan tidak perlu tekan. Okay, jelas tuan-tuan? Selesai untuk surah Quraisy. Okay. Saya baca simultan selalu daripada ayat 1 hingga ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Okey, selesai surah Quraisy. Ada persoalan tuan-tuan? Surah Quraisy. Okey, baik. Kita masuk surah seterusnya, surah Al-Ma'un. Okey, saya tutup dulu. Okey, nampak tuan surah Al-Ma'un. Okey, harap jelaslah insya-Allah. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين
Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Okey. A nipis. Kemudian ra tebal. Ara. Tak boleh baca ora. Dia ra. Okey. Aita. Sini jadi hukum apa tuan-tuan? Ini perbahasan dia apa? Aita. Mad badal lah. Maklin. Ingat tak tuan-tuan? Maklin. Madlin. Satu lagi. Harfu lin. Harful Yang saya kata kalau maklin dia terjadi di hujung ayat. Okey. Kat sini adalah harfu lin. Jadi kita lembut. Kemudian alladhi. Kemudian di sini adalah mad asli. Yukadzibu. Ingat zal, makhraj zal macam mana nak sebut, lembut je. Alladhi. Bezakan zai yang panjang ada titik tu dengan zal. Kat sini lembut. Ingat tuan Alladhi ni lembut lagi zal ni. Ada nabrah penekanan kerana ada syaddah. Yukadzibu. Keluarkan lidah sedikit. Yukadzibu. Okey. Kemudian biddin. Alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah. Makhraj huruf dal kena betul. Biddin. Di. Mad. Apa dia Bang Iskandar? Apa Tuan Iskandar? Ingat tak hukum di sini hujung ni? Boleh ya? Mad asli ya? Bukan. Apa? Mad arid Arid. lis sukun. Okey. Bila kita memawakaf atau memberhentikan bacaan di hujung kalimah, huruf sebelum huruf akhir adalah huruf mad. Okey. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Okey. Selesai ayat pertama. Fadhalika alladhi yad'ul yatim. Fadhalika alladhi yad'ul yatim. Okey. Fadhalika mad asli. Fadhalika lembut juga. Lembut je. Okey. Fadhalika alladhi lembut lagi. Alladhi. Fadhalika alladhi. Okey. Yad'ul. Makhraj huruf ain. Berhati-hati. Lembut. Licin. Yad'ul. Ya. Masuk kepada lam. Macam saya kata. Ni kena betul-betul lekat dekat dan langit. Lembut. Yad'ul. Makhraj huruf lam. Yad'ul. Ya. Kemudian yatim. Fadhalika alladhi yad'ul yatim. Okey. Di hujung sini adalah alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah dan di sini adalah mad arid lis sukun. Okey. Dia sebenarnya tuan-tuan dalam pembacaan Al-Quran ni hukum tajwid ni tak banyak pun untuk kita faham dan khadam sebenarnya. Senang je. Panjang, pendek, dengung, itu je berkisar tentang itu je sebenarnya. Dan makhraj, sebutan makhraj kita. 28 huruf kita kena kuasai sebutan ni dengan baik. Dan panjang pendek dengung, itu sahaja. InsyaAllah kita boleh baca dengan baik. Okay, baik tuan-tuan. Selesai ayat yang kedua. Wala yahuddu
على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين ولا مد أصلي dua harakat يحض letakkan makhraj huruf dot macam mana nak letak lidah tu. Ingat tuan-tuan, tempel lidah sebelah kiri kita ni konon lidah kita ni kan. Ni tepi ni ataupun tepi ni. Tempel dekat gigi dalam ni ataupun kanan. Kita letak sini ataupun sini. Yang mana kita selesa nak buat? Yahuddu. Jangan tentukan dengan huruf dal. Jangan yahuddu. Kebiasaan kesilapan yang biasa saya dengar, jelas saya dengar ditentukan dengan huruf dal. Jadi berhati-hati. Sini adalah huruf dad. Mungkin kita biasa baca surah ni kan dalam solat. Sekarang ni kita cuba perhatikan satu persatu. Lepas ni kita nak baca lagi dalam solat kita. Pastikan bacaan kita lepas ni bacaan yang lebih baik keadaannya. Okey, yahuddu. Dot di sini ala mad asli ala mad asli ta'a juga mad asli ta'a huruf ain ta'a huruf ta dan huruf ta ni jangan sebut ta to kurang tepat ta beza to dengan ta. Yang kedua itu betul. Ta'a berhati-hati. Dua harakat di sini. Kemudian mil miskin. Dekat sini huruf sin sukun mis. Bila kita sukunkan huruf sin macam bismi, kita akan rasa angin keluar. Mis. Hembusan angin tu keluar, kita rasa di sekitar dagu kita ni. Dia turun angin tu di situ. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kin. Ma'arid lis sukun, ma'arid lis sukun, alif lam qamari yang di hadapan al-miskin. Okey. Okey, selesai ayat yang ketiga. Setakat ni boleh tuan-tuan, ada yang kurang jelas, tuan-tuan boleh terus bertanya pada saya. Okey ke tuan-tuan? Kalau rasa macam saya terlalu laju atau kurang jelas, bagi tahu je tuan-tuan. InsyaAllah saya cuba sampaikan yang terboleh lah, yang sebolehnya lah insyaAllah. Okey. Okey, kemudian seterusnya ayat yang keempat. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Fawailun. Apa hukum kat sini tuan-tuan? Asli. Idgham bil gunnah. Idgham kan sini ni pada kalimah fawailun ni dulu. Perhati betul tuan. Harfu badal. Harful li. Liru. Okey, harfu lin. Sebab berada di tengah ayat. Nampak ya sukun dan sebelum dia berbaris, huruf sebelum dia berbaris atas. Nampak? Fawai. Okey. Masuk kepada tanwin. Nampak hukum tanwin 99 ni. Yang ni idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Apabila tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bila gunnah. Huruf idgham bila gunnah ada berapa tuan-tuan? Idgham bila gunnah memasukkan tanpa dengung. Kita masukkan dia tapi tanpa dengung.
Fawailul. Terus pada lam seterusnya tu. Fawailul. Tanwin itu tak berbunyi tapi terus lul lil. Fawailul lil. Kat situ maksudnya idgham bila gunnah memasukkan tanpa dengung. Hukum huruf idgham bila gunnah ni ada dua saja, lam dengan ra. Lam dengan ra. Senang saja kita nak ingat. Kalau idgham ma'al gunnah ada 4, ya, waw, mim, nun. Kalau bila gunnah dua saja, lam dengan ra. Okey, jelas fawailul. Kan jelas maksudnya jelas dia punya masuk tu tanpa dengung dia tu. Fawailul lil musallin. Musallin huruf sad. Hati-hati jangan tertukar dengan sin. Musallin. Lin. Okey, mad arid lis sukun 2, 4 atau 6 harakat. Okey, baik. Selesai ayat yang keempat. Allazina Alif lam syamsiah. betul ke tuan-tuan? Alif lam syamsiah. Ingat tak kaedah kalau kita nak tahu huruf syaddah ni macam mana? Dalam Komariah. Nah, boleh kata begitu, alif lam Komariah. Komariah. Tapi alif lam syamsiah pun boleh. Betul tak tuan? Sebab yang sebenarnya yang berbaris ni adalah syaddah ni adalah lam yang kedua. Ada 2 lam. Ada 2 lam. Alif lam syamsiah. Okey, baik. Allazina. Apa dia tuan? Mad asli. Mad asli. Okey, baik. Betul. 2 harakat lembut. Allazina. Okey. Hum an salah. Saya dah baca belum ni? Dah. Belum lagi Belum. Okey, saya baca dulu. Allazina hum an salatihim sahun. Saya ulang. Allazina hum an salatihim sahun. Okey. Allazina tadi saya dah baca. Kemudian hum. Bukan hum ya. Hati-hati tuan-tuan. Ha baris hadapan hu. Masuk kepada mim sukun hum. Dia bukan hum. Dia hum. Allazina hum. Hati-hati. Ini selalu kita tersilap. Alaihim. Alaihim. Bukan alaihim. Alaihim. Dalam surah Al-Fatihah. Hati-hati. Alaihim. Kat sini hum. Hum. Mim sukun bertemu dengan ain. Apa tuan-tuan? Izhar syafawi. Izhar syafawi. Sebab berkaitan dengan hukum mimati. Okay. Boleh ke tutup mic sebab saya dengar bergema? Boleh Okey, baik. Kemudian nun sukun, nampak nun sukun, nun sakinah bertemu dengan sad. Hukum apa tuan-tuan? Ifa syafawi. Ifa hakiki. Ikhfa hakiki. Okey, So, baik. Ustaz, tanya sikit boleh Ustaz? Boleh. Tadi tu izhar syafawi. Ya. Izhar halki apa dia? Idhar alki dia nun mati, berkaitan hukum nun mati dan tanwin. Okey. Kalau idhar syafawi ni dia berkisar hukum mim sukun. Okey, baik. Ada 2 tajuk berbeza, mim sukun dengan nun mati atau tanwin. 2 tajuk besar yang berbeza, mim mati atau nun sukun yang dan tanwin. Okey. Baik. Kat sini adalah ikhfa hakiki an sala, kita dengung, lidah tidak melekat mana-mana dan kita ready untuk menyebut huruf sad. Ustaz, sorry. Tadi tu ikhfa, yang ini ikhfa hakiki.
Okey, lepas tu ikhfa syafawi mim lah. Mim mati bertemu dengan ba. Okey. Mim mati bertemu dengan ba. Ba. Ikhfa Bukan syafawi iklab atau nun mati dan tanwin. Okey. Kalau Tapi mim, kalau mim mati bertemu dengan ba, dia jadi ikhfa syafawi. okey. Ikhfa syafawi. Banyak juga Ustaz. Ada ujian ke ni Ustaz? Saya dulu keliru. InsyaAllah nanti saya buat ujian. Saya Aku dulu lupa, pun Ustaz. keliru. Betul. Jangan kata tuan lupa. Saya sekarang pun lupa, kena buka balik kitab kan. Tapi bila kita buka-buka insyaAllah kita ingat balik lah kan. Apa keliru tu biasa. Ini hukum apa mim mati ke nun mati ni kan? Berkaitan dengan apa? Dia kalau syafawi tu memang berkaitan dengan mim lah. Betul. Yang syafawi Kalau- tu berkaitan dengan hukum mim mati. Kalau ikhfa hakiki nun. Ikhfa hakiki, izhar halki, Har halki. iqlab berkaitan dengan nun mati dan tanwin. Okey. Ya. Apa nanti saya tunjuk gambar-gambar rajah dia. Okey, baik. Kat sini adalah ikhfa hakiki. Ansa. Dengung gitu. Ansa. Ansalatihim. Ansalatihim. Okey. Mad asli di sini 2 harakat. Kemudian kita jumpa lagi mim sukun, jumpa dengan sin. Apa tuan Ashraf hukum di sini? Izhar syafawi. Mantap. Yes. Mantap Pak Karim. Pondok guna bahasa tu sekarang Pak Karim, Pak Abu apa kan? Jamil. Okey. Pak Karim. Mim. Jadi hukum izhar syafawi. Jelas. Kita matikan mim itu secara jelas. Salatihim. Ingat him bukan him. Salatihim sahun. Kita lepas ha itu yang dhammah itu daripada dada terus. Sahun. Muncungkan mulut. Sahun. Kita kena bezakan ha ini dengan ha pedas. Jangan sama. Lain. Okey, baik. Kat sini adalah hukum mad arid lis sukun. Okey. Hukum mad arid sukun boleh kata banyak jugalah dalam Al-Quran. Okay, baik, selesai ayat yang kelima. Ayat yang keenam. Allazina hum yura'un. Saya ulang. Allazina hum yura'un. Okay. Allazina al-asli di sini hum yura. Izhar syafawi. Izhar syafawi. Betul. Senang je kita nak kenal izhar syafawi ni kalau mim itu ada tanda sukun. Cuma kita jadi keliru kalau mim itu tak ada tersukun. Itu jadi susah sikit. Kan? Tapi untuk izhar jelas. Senang je kita nak kenal pasti. Okey? Izhar syafawi di sini betul. Kemudian yura'un. Okey, kat sini hukum apa tuan-tuan? Ada 2 hukum di sini. Ada 2. Mad wajib. Mad wajib apa? Mad wajib muttasil. Muttasil. Mad wajib. Bila huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Yura'un adalah satu kalimah. Huruf madnya huruf apa? Huruf alif. Bertemu dengan hamzah di kalimah yang sama. Dan satu lagi hukum? Mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun. 2, 4 ataupun 6 harakat. Itu sebab kenapa saya buat pembelajaran secara macam ni tuan-tuan, berulang-ulang. Hukum berulang-ulang daripada atas supaya kita dapat ingat dan sabat dalam kita punya pemahaman kita. Ingat ingatan kita. Mungkin nampak sedikit boring tuan-tuan, tapi bila kita ingat ulang benda sama, kita dah lali, dah masyi dah orang kata. Lepas ni tuan-tuan jadi guru tajwid Pak Hadi. InsyaAllah. Ajar anak Ustaz. Lepas ni intern lah tuan-tuan. Saya hantar tuan-tuan mengajar mana-mana budak boleh tuan. Saya hantar Tuan Ashraf dulu lah. Ustaz Izzuan dulu, Ustaz Izzuan. Lepas tu Abang Rizwan, baru saya.
Aizwan guru Okay, besar. insyaAllah. Mudah-mudahan. Mudir. Mudah-mudahan insyaAllah. Okey, ayat yang terakhir, ayat yang ketujuh. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Saya ulang. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Okey. Wayam. Nampak ni di tengah-tengah ni ada mim sukun bertemu dengan nun. Izhar. Apa? Izhar syafawi. Izhar syafawi. Okey, betul. Kemudian di sini Mad asli. internet saya masalah ke? Ustaz, tak berapa dengar lah. Okey, dengar tak clear tak? Okey, okey. Dia kurang sikit lah Ustaz. Kurang Sekarang okey. Okey. Wayamnaun, apa hukum di sini? Mad asli. Mad asli, betul. Kalau kita berhenti di sini, Mad arid. Arif, mantap. Okey. Lepas tu masuk nal, alif lam, Qamariyah. qamariyah. Kemudian ma, Mad asli. asli'un. Mad arid. Ada sukun. Okey, baik. Tamam tuan-tuan, sempurna. Alhamdulillah. Okey, baik tuan-tuan. Saya nak ajar satu hukum tajwid. Hukum tajwid ni izhar mutlak. Pernah dengar izhar mutlak? Nah, Ya, saya buka dia punya gambar aja. Izhar mutlak. Sekejap, tuan-tuan. Okey. Buka new share. Okey. Empat. Okey, izhar mutlak. Empat perkataan ini dikecualikan dari idgham dan ia perlu dibaca dengan jelas. Kalau kita tengok syarat cukup nun mati bertemu dengan waw, nun mati bertemu dengan ya, tapi hanya khusus 4 huruf ini saja dia tak terpakai jadi idgham ma'al gunnah. Dia tak terpakai. Dia jadi izhar mutlak. Mutlak maknanya tetaplah. Hakiki, mutlak. Dia jadi tetaplah. Apa kalimah dia? Khusus untuk kalimah ini saja. Sin wa nun. Nampak nun mati bertemu dengan waw. Nun mati bertemu dengan waw. Dalam satu perkataan. Dia jadi macam ni, dia sebab satu perkataan. Okey. Jadi kat sini adalah untuk kalimah sin wa nun, dia tak terpakai dia tak jadi hukum idgham ma'al gunnah. Okey. Sin wa kita baca dengan jelas. Izhar. Ingat izhar ni dibaca dengan jelas. Qinwanun. Qinwanun. Juga dibaca dengan jelas. Kemudian bunyanun. Bunyanun. Dan kalimah ad-dunya yang biasa kita famous kita jumpa, ad-dunya. Kita tak baca dengan ad-duya. Tak. Tapi ad-dunya. Khusus untuk 4 perkataan ini sahaja. Dia jadi hukum izhar. Boleh tuan. Okey, dia memang tak payah dibenti secara jelas lah. Maksudnya ad-dunya. Dia tak payah ad-dunya, tak payah. Tak payah. Sebab kita kena baca dengan izhar, dengan jelas. Nun ini pun ada tanda sukun di atas dia. Yang formula yang saya bagi, bila kita jumpa nun sukun atau mim sukun di atas ada sukun ni, kita baca dengan jelas, betul? Jadi kita baca dengan jelas nun ini. Sukun dia tu jelas. Sin, qin, bun, dun. Walaupun dari segi logik, dari segi hukum kita nampak nun mati bertemu waw, nun mati bertemu ya, patutnya kena idgham, tapi tidak pada perkataan ini. 4 perkataan ini. Okey? Okey, jelas. Ustaz nanti minta share gambar rajah ni semua ya. Boleh. Dan insya-Allah nanti saya share. Okey. Selesai surah Al-Ma'un. Masuk surah yang terakhir. Untuk muka yang terakhir. Muka ni lah. Saya padam dulu. Surah Al-Kawthar.
surah paling famous untuk kita baca dalam solat kita. Betul tuan-tuan? Paling pendek. Paling gemar ni. Paling seronok kita baca. Feel dia lain macam. Okay? Cepat habis solat. Cepat habis. Tapi persoalan yang kita kena tanya, betul ke bacaan kita? Okey, kita tengok sama-sama. InsyaAllah. Okey, surah Al-Kawthar. Surah Al-Kawthar. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kawthar. Saya ulang. Inna a'tainakal kawthar. Okay. Tengok pada inna. Hukum apa tuan-tuan? Inna. Ustaz punya speaker macam tak berapa dengar lah, Ustaz. Okey, dengar tak? Kurang sikit lah. Saya tukar connection ni mungkin. Okey tak? Yang awal tadi okey Ustaz. Yang awal tadi. Mungkin Ustaz punya mic ke, Ustaz? Mic saya. Mungkin lah. Okey tak? Okey tak? Test. Okey, Ustaz, okey. Okey dah Hmm. Okey, baik. Okey, inna hukum apa tuan-tuan? Inna. Wajibul gunnah. Okey, betul. Yang pertama kita nampak hukum pertama adalah wajibul gunnah. Apa dia wajibul gunnah tuan-tuan? Nun besar. Nun atau mims apa? Du. Nun syaddah. Nampak saja nun syaddah atau mim syaddah itulah wajibul gunnah. Okey, maknanya menghendaki untuk kita dengung. Inna, sebab saya tekan dan kita terus sampaikan kepada khayshum. Inna, bila kita lepas jangan khayshum lagi. Lepas lain pula lah. Okey. Kemudian ada kening ni, ada ombak ni. Hukum apa tuan-tuan? Majaish. Baca Is. munfasil. Betul. Apabila huruf mad iaitu alif bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Ina satu kalimah lain, a'tainaka satu kalimah yang lain. Okey. A'taina ni berada pada kalimah yang kedua. Jadi mad jaiz munfasil. Berhati-hati tuan. Jangan kalau kita dia di huruf hamzah. Inna licinkan betul-betul. Cleankan dia. Okey. Tay. Okey, tainaka. Apa dia tuan-tuan? Tay. Apa? Madlin. Madlin kan berada di hujung ayat. Harful lin. Harful lin. Betul. Okey. Kemudian naka. Mad asli. Mad asli, betul. Kal. Alif lam. Qamariyah. Qamariyah. Okey, kemudian ada lagi tak hukum? Ada. Apa dia? Kau. Okey, kau tu apa? Harful lin. Harful lin, betul. Okey. Ada lagi Harful tak? lin. Ada lagi tak? Sekejap Ustaz. Tadi harful lin dengan madlin tu di awal. Madlin di hujung ayat. Di hujung Hujung ayat. Yang ni di tengah-tengah. Okey. Betul. Yang harful lin di tengah-tengah. Okey, macam mana madlin? Saya ulang balik madlin. Memberhentikan bacaan. Huruf sebelum huruf akhir adalah huruf ya sukun atau waw sukun. Okey. Sebelum ya atau waw sukun itu adalah berbaris fathah. Okey. Itu adalah madlin. Akan tetapi harful lin berada di pertengahan kalimah atau pertengahan ayat. Waw sukun atau ya sukun sebelum dia berbaris fathah. Maka kat sini adalah harful lin. Okey, kat sini ada tak tuan-tuan? Qalqalah. Qalqalah.
Qalqalah ada berapa huruf? Apa? Kotor baju den. Kotor Bajudin. Kotor Bajudin. Tak ada ra ke? Oh. Tak ada ra, bukan qalqalah lah tu. Kalau tak ada ra bukan qalqalah. Jadi, kat situ ada hukum ra. Hukum ra. Ra tebal ataupun nipis? Ra tafkhim. Ra tafkhim. Tafkhim tebal Jadi inna a'tainakal kautsar. Thar. Cara menebalkan ra di hujung. Thar. Kalau kita baca kautsar tak tepat. Kautsar. Cara menebalkan ra di hujung ayat. Kautsar. Selesai ayat yang pertama, ayat yang kedua. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Okey, fasalli ada hukum tak tadi Cuma nabrah di sini penekanan pada syaddah, syaddah. Di rabbika nabrah juga penekanan. Nun mati bertemu ha. Izhar. Halki. Izhar halki. Okey. Dan berhati-hati di sini adalah huruf ha pedas, bukan ha biasa Jangan wanhar, salah. Wanhar. 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 Cuba ingat balik. Sebelum ni kita baca macam mana? Dengan ha bulat ke dengan ha pedas? Wanhar. Sekarang ni kita dah tahu sini adalah ha pedas. Jadi kita lepas ni kita baca dengan ha pedas. Wanhar. Hau. Okey. Okey, selesai. Yang kedua dan ayat yang terakhir. InsyaAllah terakhir untuk malam ni. Inna shani'aka huwal abtar. Inna shani'aka huwal abtar. Okey, inna Wajibul gunnah. wajibul gunnah, betul. Okey, kemudian sya Mad asli. mad asli. Okey, ni aka tiada wal. Wa masuk wal. Alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Ab adalah ab. Sugra. Qala sugra. Ab ringan je. Wal ab. Ab. Wal ab. Dan di hujung ini adalah ra Khim. tafkhim tebal. Taur. Saya baca sekali lalu surah ni 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Jelas. Alhamdulillah, tamam. Satu muka je tuan malam ni. Boleh ke? Boleh. Saya tak boleh dengar lah. Kurang jelas suara. Jelas. Okey. Allah, kenapa masalah dia? Saya ingat tu mic lah, mic. Ya, saya tukar. Sekarang dengar tak? Sekarang okey. Oh, ni tak ada yang ni kena buang ni tuan. Kena buang. Shopee punya tak? Betul, Shopee punya. Tak ada warranty. Mana kena beli gaming punya tu Okey, baik. Jadi selesai untuk malam ni insya-Allah. Ada persoalan tuan-tuan daripada 3 surah ni? Ustaz, saya ada nak tanya lah. Boleh tuan Isyad, sila. Kalau mad lin kita baca 2 harakat kan? Betul. Boleh baca 2, boleh 4. Bukan maksud saya 2. Okey. 2, 4, 6. Ya. Harful lin tadi dibaca biasa, tak ada panjang.
harfulin. Khairi. Ya. Dia bila kita mewakafkan jadi mad. Sebab mad itu sendiri maksudnya panjang. Tapi bila harfulin dia tak panjang. Okey, baik. Faham. Bila sebut mad mesti berkaitan dengan panjang. Kadar panjang sama ada 2, 4 atau 6. Tapi bergantung pada setiap hukum lah. Berbeza. Tapi bila sebut harfulin dia tidak ada panjang. Bila kita wakafkan dia baru jadi madlin. Begitu. Okey, bang. Masih Ustaz. Okey, sama. Ada persoalan lagi tuan-tuan? InsyaAllah next pertemuan kita cubalah 2 muka ke, tengoklah mana yang sempat tuan-tuan. Tapi saya lebih suka macam ni lah, walaupun sedikit tapi biar input tu banyak. Kan? Kita dapat jelas. Berulang-ulang, hukum tu berulang supaya kita ingat. InsyaAllah, mudah-mudahan. Ada persoalan tuan-tuan setakat ni? Ada Ustaz. Ada. Okay, baik. InsyaAllah. Saya rasa untuk setakat malam ni itu saja dululah. InsyaAllah. Kita jumpa lagi Sabtu ni Mazwan Betul. InsyaAllah tuan-tuan minggu depan dengan Ustaz Azul lagi. Tapi kali ni Ustaz bagi kuliah maghrib. Saya tak pandai sebanyak bagi kuliah ni tuan. Bidang saya Quran kan. Tapi cubalah insyaAllah mana yang kita boleh. Tapi insyaAllah tajuk pun Al-Quran juga. Al-Quran mujizat sepanjang zaman insyaAllah. InsyaAllah mudah-mudahan. InsyaAllah. Okay. Saya rasa mungkin tak ada persoalan lagi. Mungkin setakat itu sajalah untuk pengajian perkongsian kita malam ini. Yang baik itu datang daripada Allah. Yang buruk itu juga datang daripada Allah dan disandarkan kepada saya. InsyaAllah saya mohon maaf atas segala kesilapan, kekurangan dalam pertuturan. Jika ada ilmu yang mungkin tuan-tuan rasa tak bersetuju dengan saya, tuan-tuan boleh bagi tahu pada saya. InsyaAllah kita sekadar sharing kan. Jadi siapa yang saya ni pun masih belajar juga. Kita sama-sama belajar insyaAllah. Okey. Ustaz, sebelum tu Ustaz. Ustaz boleh ajar taranum Ustaz? Secara jujurnya tak boleh. Walaupun saya pernah dulu, saya ada sijil tinggi taranum. Lepas saya diploma, saya ikut kursus 3 bulan bersama dengan di ILIM, Institut Latihan Islam Malaysia di ILIM di Bangi. Masa tu jadi bidang terjun sebenarnya. Sebab ada ustaz ni minta saya cari ikan di kalangan kawan-kawan saya yang satu batch dengan saya ni yang pandai taranum. Jadi kebetulan kawan-kawan semua bekerja sibuk masa cuti kan, dah habis belajar. Tak ada peserta. Jadi ustaz kata saya ni kamu je lah masuk. Saya masuklah. Jumpalah masa tu guru-guru, memang guru-guru yang hebat lah. Kori-kori Malaysia bekas juara kan. Ustaz Datuk Azhari almarhum, Tan Sri Syekh Ismail, guru-guru yang besar-besar lah. Saya sempatlah belajar dengan orang. Antaranya pakcik saudara sepupu saya. Kalau tuan-tuan tahu, kalau TV1 dulu ada petang-petang kelas taranum di TV1, Datuk Muhammad bin Nasri. Kan, dia antara hakim tilawah kebangsaan antarabangsa. Itu pak saudara saya lah. Dia pun suruh saya masuk. Saya masuklah tuan-tuan. Saya tak pandai pun lagu. Sekarang ni boleh kata saya pun tak pandai lagu. Tapi bila saya melakukan baca Quran, itu lagu ni, ada kawan-kawan yang pandai taranum, itu lagu ni. Itu lagu Bayati, itu lagu Nahwan tu. Itu boleh Nahwan. Ya ke Nahwan? Saya tak tahu. Saya baca je. Sampai sekarang ni, masih exam sijil tinggi taranum tu pun, saya bantai dia masa ujian Syafawi tu kan. Baca lagu apa. Tapi tengok juri hakim semua geling pada angguk. Kan? Jadilah. Kan? Asal boleh lepas lah. Alhamdulillah lah. Pengalaman. Tapi saya tak pandai nak mengajar. Tapi kalau nak recommend ustaz-ustaz yang ada, saya bolehlah recommend kawan-kawan. Boleh kot, insyaAllah. Siapa nak belajar taranum tu, Tuan Ashraf? Tak tahulah ni, saya saja je tanya. Yang lain saya tak tanya lagi. Itu next level tu, level next lain. Level. Habiskan tajwid dulu. Tak apa, boleh juga sekali jalan. Ustaz Izzuan taranum pun sedap tu. Ustaz Izzuan. sedap. Apa Rizwan boleh tahan juga. Rizwan tu takbir raya sedap tu. Dia one semua sedap lah. Mana yang boleh kita ni lah share kan. Ustaz Izzuan boleh turut. Allah, jauh Ustaz.
Baru belajar. Tapi kalau taranum ni, masa saya kelas dulu 3 bulan tu, duduk dengan geng-geng taranum, ustaz taranum, sampai kat kedai makan pun orang taranum. Pergi mana-mana pun taranum. Dalam kereta taranum, pergi berjalan taranum, singgah mana-mana taranum. Itu dengan geng-geng taranum lah. Pernah rasa dah suasana tu. Dia taranum Ustaz, dia ada latihan khas ke untuk berlagu? Ya, dia kena latihan. Sebab kita nak kena tahu macam mana kita nak baca lagu tu kan. Setiap lagu tu kan ada 7 lagu. Jiharkah, Bayati, Jiharkah, Ras Nahwan, Sikah. Kan? Kita kena tahu lah macam saya tak, sampai sekarang saya tak dapat tangkap lagi sebenarnya tuan. Saya tak dapat tangkap lagu macam mana saya. Bayati pun saya fail lagi. Kan? Tapi kalau kita sekadar melakukan diri sendiri itu boleh lah. Tentunya. Tapi sekadar perkongsian, kalau kita tanya kepada Syekh Quran yang sekarang yang tertinggi sanadnya antaranya Syekh Dr. Aiman Suwaid. Kalau tuan-tuan pernah dengar Dr. Aiman Suwaid. Dia masih hidup sekarang ni. Tak silap saya sekarang dia tinggal di Qatar ke di Dubai. Qatar Dubai sama kan? Lain Qatar dengan Dubai sama ke? Kata lain. Lain. Dia tinggal di salah satu negeri ni lah. Ataupun saya dengar terbaru di Saudi dia tinggal. Dia sanad yang tertinggi lah. Antara syekh yang punya sanad yang tertinggi yang berdekatan dengan Nabi SAW. Dia tak bersetuju dengan maqamat ni. Kita panggil taranum atau nama lain dia maqamat. Dia tak setuju, Ustaz. Dia tak setuju. Sebab bila kata baca dengan taranum, maqamat ni, Oh, dia melalaikan akan banyak lari hukum tajwid. Okey. Kadang-kadang benda yang tak sepatutnya dipanjangkan, dia terlebih-lebih panjang. Dan syekh ni cakap dia ada sandaran dia dan ada dalil dia. Betul. Nama syekh apa, Ustaz? Dr. Aiman Suwaid. Dr. Aiman Suwaid. Aiman Suwaid. Boleh tengok dalam YouTube. Dia kalau baca Al-Quran ni lebih pada tartil kan, maksudnya tajwid dia kena betul. Dia tak berlagu pun tak apa kan. Betul. Tapi ada pun bacaan yang berlagu Bayati Nahwan tu dinamakan kemudian pada zaman Rasulullah ada sahabat yang baca seperti itu, cuma tidaklah dinamakan lagu tu lagu apa. Yang lagu-lagu Quran ni terkemudian kan, ulama yang menamakan dia. Tapi ada pendapat lain mengata diharuskan, tak masalah. Yang ada soalan ni juga, ya. Afiq daripada Afiq ni, dia kata lain qiraat ada kelainan. Apa ni? Kalau qiraat memang lain. Tengok pada qiraat. Qiraat apa yang kita baca kan, macam saya kata kalau qiraat yang mutawatir ada 10. Kalau campur yang syaz. Syaz ni pelik. Bacaan yang pelik yang tidak mutawatir kan kita tak guna pakai. Tapi kita boleh belajar, tapi tak guna pakailah dalam bacaan. Yang boleh guna pakai 10 qiraat ni. Ada di dunia ni ada. Amalan qiraat ada. Tapi qiraat yang kita gunakan adalah Hafs an Asim. Guru kita Hafs, atas guru adalah Asim. Ni bacaan yang kita amalkan. Asim ada anak murid dia 2. Asim satu lagi, Allah saya tak ingatlah. Dan betul ada Wash an-Nafi'. Saya kena buka buku qiraat balik. Ni satu ilmu yang saya pun tak buka lama ni, nak kena refresh balik. Kalau bacaan qiraat ni, bacaan yang kita mungkin dengar gharib pelik lah. Al-Fatihah pun, kalau tuan-tuan, pada ayat yang ke-7, tuan-tuan, siratal ladzina an'amta alaihum, ghairil maghdubi alaihum, ilaihumu, tiba-tiba dibaca macam tu kan. So kalau kita yang tak biasa dengar, imam ni sesat ni, mufaraqah terus. Ada tuan-tuan. Jadi, macam saya, kalau orang-orang yang tahu ilmu qiraat ni, buat pengamalan yang di Malaysia ini, contohnya saya tahu qiraat. Saya pergi satu kampung, saya balik kampung saya, contoh kampung mak saya kan, kampung yang saya jarang sangat balik, sekali tu balik tiba-tiba baca qiraat. Makmum datang, mabuk yang masbuk kan, datang, balik imam baca, dia terus mufaraqah. Salah siapa sebenarnya? Salah imam tu. Tak sesuai untuk dibawa pada ketika itu, tak sesuai. Mendatangkan fitnah. Jadi macam saya dulu belajar di Darul Quran, belajar qiraat kan, di Darul Quran Jakim tu kan. Kami setiap malam akan baca qiraat. Jadi imam maghrib, isyak, memang ustaz dah bagi tugas. Engkau baca ni, qiraat ni malam ni. Itu termasuk dalam ujian kami lah. Dalam ujian ni kan, diploma kami lah. Kalau tak jadi imam, qiraat tersebut, kira tak dapat markah lah. Itu
setiap malam baca qiraat yang berbeza tu perkara biasa. Tapi bawa kepada satu tempat yang tak pernah dan tak pernah dengar pun, mungkin orang pernah dengar tapi tak pernah diamalkan pun, akan jadi fitnah lah pada orang yang datang kemudian. Tapi kalau kata contohnya majlis ilmu dan orang di situ saja, ustaz tu bagi tahu, okey, saya dalam solat isyak ni saya akan bawa qiraat sekian. Dan pesan saya lah, jangan terkejutlah tuan-tuan bacaan-bacaan yang saya bacakan ni lah. So tak ada masalah. Tentu. Wallahu a'lam. Okey tuan-tuan. Boleh tuan-tuan ya? Jangan serius sangat tuan-tuan. Serius tuan-tuan. Okay, insyaAllah kita jika diberi kelapangan, insyaAllah kita bertemu minggu depan insyaAllah. Apa lagi saya nak cakap mudah-mudahan Allah mengangkat wabak ini insyaAllah. Ustaz, boleh doa dulu kot untuk kita semua sebelum kita tutup majlis. Boleh insyaAllah. InsyaAllah. Na'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal bala wal waba wat ta'un wal fahsha wal munkar والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمهن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نجعلك في نهور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jumpa minggu depan. Terima kasih Ustaz. Ustaz dah leave lah. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Jazakallah Ustaz. Jazakumullah khairan insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jumpa minggu depan Ustaz. Okay.